Dan insya-Allah malam ni kita akan mengupas pada fasal yang keempat, iaitu tajuknya tentang apa? Perut. Nak? Perut. Ya, sebahagian daripada anggota, ya, dalaman tubuh kita lah. Okey, kata pengarang, faedah perut ni. Apa faedah dia? Ketahuilah bahawa Allah Ta'ala menjadikan bagimu perut kerana beberapa faedah keagamaan dan beberapa faedah keduniaan. Untuk agama pun ada, untuk dunia pun ada. Adapun faedah keagamaan, maka perut memberikan kepada seluruh badan bantuan daripada benda yang telah hadam. Telah dihadam lah. Kita makan-makan semua ni ikut saintisnya lah. Kalau belajar ilmu biologi tak, dia masuk dalam tubuh kita, kita makan, melalui tekak semua masuk ke perut, tempat berkumpulnya makanan itu. Jadi, ya, benda yang telah dihadam di dalamnya, yakni dalam perut, daripada makanan, kemudian dia tukar kepada darah dan kepada air mani yang dengannya mendapat anak dan meneruskan zuriat manusia. Maka dengan sejahteranya segala anggota perut seperti jantung, limpa, paru-paru dan perut besar, sejahteralah segala badan yang lain daripada segala penyakit yang menghalangkannya daripada menunaikan segala ibadat dengan sempurna. Jadi perut lah. Punca-punca penyakit pun dari perut lah. Ya, kita orang Malaysia ni, sakit orang Malaysia ni punca pada perut. Ya. Bukannya punca buat perang dan sebagainya kan. Itu dari segi sudut faedah keagamaannya. Adapun perut dari sudut faedah keduniaan, maka perut menyempurnakan kesedapan segala makanan, minuman dan juga jima' pertubuhan. Kerana ketiga-tiga itu adalah pada ketika perut itu sihat. Mensyukuri nikmat perut ialah memeliharanya daripada makanan yang haram dan yang syubhat. Syubhah ni apa? Artinya yang tiada diyakini halalnya dan tiada diyakini haramnya, dan memeliharanya daripada bersangatan kenyang. Jadi syubhah ini dia bukan hanya melibatkan ni halal ke haram ke, ni halal ke haram. Tak. Kadang-kadang beli makanan kat kedai, jiran kat kedai makan Cina ke, kita rasa ni halal ke haram, haram dah syubhan. Dia juga melibatkan perkara yang halal tetapi milik kita ke ataupun bukan milik kita. Kalau pergi rumah kenduri tak, tengok berkat atas meja tak, kita dah dapat satu dah, ada satu meja berkat lebih atas meja tu. Tak apa punya, Cik Bedah tinggal, kita ambil tak. Kalau tahu tak apalah, pulang balik tak. Tapi kalau tak tahu, ambil je lah kan. Banyak lagi tu. Yang banyak lagi tu siapa yang buat hukum? Kita kan, bukan tuan rumah kan. Kita yang buat hukum tu. Ambil je tak apa kan. Orang tu atas meja tu banyak lagi tu. Kita yang buat hukum, bukan tuan rumah buat hukum, ya. Tu je lah. Jadi tu juga melibatkan perkara syubhah kan. Sebab kita dah ada kan. Kita punya dah ada. Cuma kita tengok ada lebih, ada orang ambil pun kan. Padahal dia ke belakang ke mana kan. Dia lupa tak. Jadi itulah. Ya, jadi perkara syubhah ini bukanlah melibatkan berkaitan dengan makanan tu, ni makanan ni halal ke haram, halal ke haram tak. Dia juga benda-benda yang bukan melibatkan makanan pun boleh jadi syubhah. Tujuan memelihara perut dari yang haram dan yang syubhah, maka engkau hendaklah bersungguh-sungguh pada memeliharakan perut itu daripada yang haram dan yang syubhah kerana tiga perkara. Kenapa kita kena jaga perut ni pada perkara yang haram dan syubhah ni? Sebab tiga perkara. Pertamanya, kerana takut daripada siksaan api neraka.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka, dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ya, dia cerita makan. Dia makan bukan makan benda haram, tapi dia makan harta anak yatim. Dia ambil duit dia ni, dia pergi beli beras lah, pergi beli tepung gula untuk keperluan dia, dengan cara dia mengambil hak anak yatim tersebut. Jadi anak yatim ni selagi dia, kalau kita di Malaysia mungkin bawah 18 tahun lah. Ya, masih lagi di bawah anak. Kita sebagai pemegang amanah, ya, mentang-mentang lah dia orang ni anak orang kaya tak. Tapi cuma bawah umur je. Jadi ambil kesempatan dekat situ, gunakan harta mereka ni sewenang-wenang. Padahal harta tu untuk diorang simpanan akan datang tu. Kita cuma tukang pegang je. Ya. Kalau nak ambil pun hak yang sepatutnya sahaja tak. Jadinya dengan cara demikian, makanya dia telah makan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Yang zalim macam mana? Saya minta kebenaran. Budak-budak dia tak boleh buat keputusan. Tak? Dia tidak boleh buat keputusan. Tambah kalau duduk dengan kita pula. Kalau kita kata pada dia pun, ni pakcik nak guna kejap lah. Nak beli kereta ni, nak bagi duit muka. Sebab tengok naik kaum banyak, beratus ribu dalam tu dah. Tak boleh makan budak ni. Budak-budak tak. Dia tak fikir budak tu besar kan. Tak apalah. Dia pun tak apalah. Nanti pakcik bagi aiskrim ya. Boleh pakcik. Dia tak tahu benda pun kan. Dia tak boleh buat keputusan. Kalau mari budak-budak nak sekolah menengah sikit ni, motor je lah. Engkau bagi pakcik guna ni, nak bagi duit muka apa, nak beli kereta, nanti pakcik bagi motor kat kau. Suka lah dia tak. Dia tak boleh buat keputusan. Dia belum capai umur lagi untuk buat keputusan kan. Kita pegang dia punya ni, makanya hati-hatilah kat situ. Kan? Sebab sebenarnya kalau kita, orang kata apa, menjaga harta anak yatim ni sebenarnya satu benda yang risiko juga. Takut-takut kan. Sebab ni makan api neraka ni. Ya, yang main-main. Dan sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin ay min haramin. Wa kullu lahmin nabata min suhtin kanatin naru awla bihi. Maksudnya, tiada memasuki syurga. La yadkhulul jannah, tak masuk syurga lah. Daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Sebab yang masuk syurga ni semua orang yang bersih dah suci murni dah. Ya, tak ada sedikit pun benda haram pada tubuh badan dia. Dan setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, api neraka itu lebih utama baginya. Ya, dia tak makan daging khinzir, dia tak minum arak, tak beli tak. Tapi dia makan rasuah. Kan? Makan juga. Jadi setiap apa yang digunakan daripada duit itulah, maka dia akan menjadi darah daging dia. Anak dia tak terlibat, isteri tak terlibat lah. Ya? Yang kena dia seorang. Dia pencari rezeki tak? Dia kena seorang lah. Kecuali orang rumah bagi sokongan. Kan? Abang ambil lagi bang. Kan? Saya tengok bang kemas tu gelang besar ni, besar jam ni kan. Abang kalau dapat lagi abang ambil abang. Saya nak juga bang ni. Okey, jadi ada share lah. Ada saham. Jadi sama-sama lah duduk dalam ni. Ya. Tapi kalau isteri tak tahu, anak tak tahu, makanya tak terlibatlah mereka. Kan? Tak terlibat. Jadi kalau terlibat, misal kata, kadang-kadang orang-orang yang dah bersara ni, dia mari ambil kelas agama ni. Kelas kuliah macam ni. Sebab takut kena pada dia. Tak? Macam kena kat aku dulu aku buat binatang ni kan. Tu pasal dia orang nak mari. Bukan pasal apa. Sebab bila dia datang, dia dengar kuliah ustaz-ustaz bercakap nanti, Allah banyak yang aku ni, Allah aku buat semua benda ni dulu kan. Apalah, taubatlah. Tu je lah, apa masalahnya. Bukan suruh kepala hantuk kepala kat dinding pun.
Cumanya kalau menyebabkan rasuah ni dia susah sikit lah. Kan? Tu kata sebab ada orang jumpa saya dulu macam tu masa kat Mekah kan. Dia cerita macam mungkin saya cerita lah kot. Ada dua ni. Dia dulu di Malaysia dia baru pencen kot. Kan? Pegawai besar. Dia tukar bagi tender lah. Tapi dia tak kata dia lah. Dia kata kawan dia. Dia kata macam mana Ustaz? Nak tanya lah sebab dia orang tahu saya Ustaz kan. Dia tanya lah. Kenapa kata? Saya ni kawan saya lah. Kawan saya. Dia ni dulu masa dia kerja. Dia memang terlibat dengan tender tau. Jadi student tu tak faham-faham je lah. Dengan tender ni kata tak. Jadi memang kita ni memang ada lah orang bagi kan. Jadi biarlah dengan duit yang dia dapat, duit tepi yang dia dapat tadi, dia beli rumah yang mahal, harga 1 juta, dia beli kereta, beli semua hiasan perabot, semua rumah tak. Semua tu. Kemudian dia pun bersara. Dia pun nak berjinak-jinak dengan masjid surau tak, pergi masjid. Dengan masjid dia dengar kuliah Ustaz kata Ustaz macam ni setiap ni baca ayat setiap daging yang tumbuh dan termasuk kita cerita lah pasal ni tak. Jadi dia kata macam mana kan? Macam Ustaz? Kenapanya? Tak lah sebab kereta dia, rumah dia, TV besar, sofa, semua dia rasuah Ustaz. Macam mana nak buat Ustaz? Kan? Jadi macam mana nak buat? Haji ambil, bukan Haji lah, bagi tahu kawan Haji tu. Bagi tahu kawan tu kata, dia tolak lah. Yang mana layak untuk dia. Kan, katakanlah rumah dia 1 juta. Kan? Yang layak untuk dia cuma dalam 300,000, 400,000. Itu je lah. Dia lebih tu entah mana. Entahlah Baitul Mal ke mana ke. Kan? Kalau sanggup buat lah. Kan? Jadi, kalau bertaubat, maksud taubat itu ialah pertama kita tak ulang balik kita buat. Yang kedua, kalau benda yang haram tu ada pada kita, tolak balik, ambil yang halal sahaja. Bukanlah bermaksud kalau dia ni dah bertaubat, benda-benda haram dalam rumah ni daripada sumber-sumber rasuah ni, tak apalah kita pakai, matilah aku dah taubat. Ada kibannya tu. Ya. Jadi ini yang melibatkan, rada dipikir-pikir balik, aduh, hai banyak pula dia punya ni kan. Itulah cabarannya. Itulah cabarannya. Kalau kita nak fikir antara iman dengan kita punya nafsu kita, mana kita lebih utamakan? Nak fikir akhirat kita, nak fikir akhirat kita ni nak mana kita utamakan? Biarlah kita buat pengorbanan nak. Supaya apa? Yalah. Kadang-kadang benda ni kita susah cakap, kita hanya individu yang terlibat saja yang dia yang berhadapan, dia yang akan dia akan berperang dengan diri dia macam itulah. Kan? Lepas tu tanya dia, rumah semua tak tahu ke? Tak tahu. Orang pun tak tahu. Dia yang tahu dia seorang je. Tak apalah. Kan? Anak-anak semua tak tahu. Kan? Jadi itulah. Ya. Apa lagi nak kata, kita nak pusing celah mana lagi? Mana ada cari dalih celah-celah lain, tak boleh. Kalau bersedekah-sedekah pun tak boleh sebab harta terlekat lagi. Sedekah macam mana? Kan? Itulah cara dia macam itulah. Dia buatlah anggaran kira-kira macam mana, yang layak untuk dia, dia tolak balik, dia duduk dah. Kan? Kereta sepatutnya dia pakai kereta paling kurang pun bolehlah pakai kereta Proton yang baru ni kan, X70 ke mana apa kan. Dia tak layak, mungkin dia tak layak untuk BMW Mercedes, pakailah kereta macam tu. Ataupun kereta Honda tak, ni mana-mana lah yang layak untuk dia. Tapi itulah pengorbanan. Sebab benda tu ialah kan, menyebabkan peperangan antara nafsu kan dan juga iman. Kemudian dan sabda Nabi SAW lagi, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Maksudnya setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka api neraka itu lebih utama dengannya. Ya, hadis rawahu al-Imam Ahmad fi musnadihi. Kadang orang dia salah faham. Bila sebut tentang ni setiap daging tumbuh ni daripada makanan yang haram, dia ingat bila sebut makanan haram, pertama dia akan terbayang daging khinzir, minum arak, aku tak minum, aku tak makan daging khinzir. Tak, dia ingat macam tu. Ya, masuk makanan haram ialah apa saja sumber yang haram. Dia kerja kedai sport toto, tapi dia tak beli gaji sport toto dia tu, dia tak beli pun daging khinzir, tak beli arak. Dia beli beras je pun. Beli beras, beli gula tak. Itu. Jadi dia kata, saya tak beli benda haram pun. Memanglah, tapi tempat kerja tu dah tempat kerjanya haram. Kan? Jadi dia dikira sumber haram. Bukannya kira makanan tu jangan pegang pada Zuhir
hadis ini maksud makanan itu adalah sumber. Itu cerita dia tak? Jadi bila sumbernya haram ini apa sajalah. Tapi saya tak beli makanan. Saya beli kereta, saya beli TV. Itu saya kata tadi. Yang macam orang tadi tu. Dia pandai. Dia cakap untuk makanan dia pakai duit gaji. Tapi kalau untuk itu je dia kata tak. Rumah apa semua kan. Itu pun samalah. Kan? Kita ambil manfaat dari dia tak. Itu cerita dia. Dan sabda Nabi SAW, فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ عَلَى دِينِهِ وَعِرْضِهِ. Maksudnya, dan sesiapa yang memelihara dirinya daripada segala yang syubhat. Syubhat ni dia menghampiri haram. Tapi orang confuse sama ada haram tak haram. Haram tak haram, itulah. Walaupun asalnya benda tu nak halal. Dia cakap tadi lah. Macam kita ambil barakat tadi tu. Barakat tu bukan benda haram pun. Ada bunga telur dalam tu tak. Ada tisu, ada apalah benda dalam tu kan. Dia bukan benda haram. Tetapi sebab perbuatan kita tu ambil hak orang. Ambil hak orang pun dah tak ada orang ambil. Dah ada orang ambil tuan rumah punya. Kan? Kecuali kita ambil bagi pada tahu pada tuan rumah nak. Ni Haji, saya jumpa atas meja tak ada orang ambil. Saya ambil boleh Haji? Tak apalah ambil lah. Tak apa ambil lah. Kan tak ada masalah. Dia bagi ambil. Maka sesungguhnya, orang yang memelihara dirinya daripada perkara syubhat tadi, patutnya dia boleh ambil tapi dia tak ambil lah. Sebab aku dah ada satu dah cukup lah. Maka sesungguhnya ia ingin membersihkan bagi agama dan kehormatan dirinya. Dia nak jaga agama dalam diri dia. Dia nak jaga kehormatan diri dia. Itu yang pertama tadi. Kan? Dia ada tiga. Ada tiga tujuan kenapa kita nak kena jaga perut ni. Pertama, nak elak pada takut pada siksaan Allah bila kita makan benda-benda haram. Keduanya, kerana memakan makanan yang haram dan syubhat itu tiada diberi petunjuk kepadanya pada berbuat ibadat. Bila daging makan benda haram, hati kita pun jadi gelap. Susah kita nak buat ibadat. Kan? Kalau nak buat ibadat pun kita akan rasa bertangguh-tangguh. Lagi nantilah. Tak? Dia akan bertangguh-tangguh. Sebab apa? Kita tak biasa diri dengan ibadat tak? Sama juga dulu, waktu dia bekerja dulu, memang dia jarang solat, jarang puasa tak? Jadi bila nak semayang pun dia akan rasa apa? Nanti luar, kan? Tak ada masa lah, sibuk lah, macam-macam. Macam-macam alasan dia akan buat. Jadinya, dia akan menjadikan orang yang memakan benda yang haram dan syubhat tadi tu, dia susah nak buat ibadat. Kerana tiada patut bagi yang mengerjakan ibadat itu, melainkan yang suci daripada segala kekotoran. Sama ada kekotoran yang dapat dilihat dengan mata seperti najis. Ibadah ni kalau pakaian kita terkena najis ain ni, iaitu najis yang dapat dilihat. Tik burung, tik apa lagi macam ni lah. Kan? Kena tik kambing apa semualah. Tik ayam tak? Makanya itu juga menyebabkan ibadah kita tidak diterima. Sebab tu orang dulu-dulu lah kan. Orang dulu kan kalau dekat surau kan dia ada tempayan. Kan? Dia ada batuk dekat tempayan kan. Sebelum naik surau kan. Basuh kaki dulu kan. Dulu pun kalau anak-anak pun dia ajar tak sebelum tidur basuh kaki tak. Takut mimpi lah apa dah. Padahal kita takut kotoran tu. Pasir-pasir semua nak teratir tak. Tu sebab dia. Ada tilam tu kan. Tapi tu dah budaya orang-orang dulu. Dia adab dia mengajar tu. Dia kita tak nampak benda tu kan. Padahal sebenarnya dia ada dari sudut agama. Tapi dia halus. Kan? Kau tak basuh kaki ni mimpi. Bukan-bukan nanti tak. Padahal sebenarnya nak suruh bersih kaki tu. Kan? Jangan bagi kotor lagi semut apa semua tak. Itu tujuan dia. Sama juga diletakkan tempayan di luar tu sebab apa? Nak mengelakkan. Daripada kadang orang dulu kan ayam selerak je. Jadi bila naik ke surau, naik ke rumah tak ada benda tu basuh kaki. Bersih lah. Jadi tak ada lagi was-was. Tak? Yang keduanya, tadi sebab kotoran yang dapat dilihat lah, najis aini tadi tu. Kan? Najis aini ini menyebabkan ibadah kita tidak diterima. Atau kekotoran yang tidak dapat dilihat. Seperti hadas kecil dan hadas besar tak? Benda ni bukan najis pun. Tetapi bukan najis, maksudnya bukan najis tu ialah kalau macam hadas kecil ni kita kena bersihkan.
Ya, kadang-kadang kita tak sedar, tak nampak, kan? Ataupun hadas besar lah, ya. Dan seperti memakan yang haram dan yang syubhah. Jadi dengan sebab faktor hadas kecil tadi pun, mungkin kita kencing, kita tak bersih ke, ataupun macam najis tak bersih, menyebabkan ibadah tidak diterima. Ataupun dia ni hadas besar, dia tak mandi, ya. Dia tak mandi wajib dan sebagainya pun, menyebabkan ibadah ni tertolak. Ataupun dia memakan makanan yang haram dan juga syubhah pun ibadah tertolak juga. Itu. Tadi dengan sebab makan benda haram tadi pun boleh menyebabkan ibadah kita ni tak diterima oleh Allah. Ketiganya, kerana memakan makanan yang haram dan yang syubhah. Bagus ni, tulis sebut. Dia tak sebut makanan yang haram je, dia sebut makanan yang haram dan syubhah. Syubhah ni kita ragu-ragu. Halal haram tak? Jadi bila kita ragu-ragu halal haram, maka kita tinggalkanlah. Itu lebih baik. Lebih baik. Jadi kerana memakan makanan yang haram dan yang syubhah itu ditegah daripada mengerjakan kebajikan, dan jika ia mengerjakannya, nescaya tiada diterima daripadanya, dan tiada apa baginya melainkan kepenatan jua. Kan, itu dah sebab kan ibadah tidak diterima tadi. Tertolaklah ibadah kita itu. Kan? Dah ada macam kita baca dah hadis dulu. Tu ada sebuah hadis. Ya, seorang mana lelaki ni yang dia pergi mengerjakan ibadat buat haji tak. Dalam keadaan penat, dalam keadaan kain ihram, dia sampai di Mekah tu, di hadapan Kaabah, dia berdoa depan Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah. Dia minta hajat dia semua tak. Allah tak pandang pun dia. Walaupun di depan Baitullah. Walaupun dia pakai kain ihram. Orang yang pakai kain ihram ni mulia. Sebab tu bila orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia ni berihram, makanya dikapankan dengan ihram tu. Sebab tu orang yang meninggal dalam ihram dia tutup muka. Dia tengok kat Masjidil Haram kan. Tengok susun jenazah. Apa tu ada yang tutup, ada yang tak tutup ni. Oh, rupanya yang tak tutup ni, dia ni meninggal ketika dalam ihram. Sebab tu dia tutup muka. Yang tutup mukanya tu, yang tutup semua tak? Itu yang meninggal biasalah. Orang yang dalam ni, Allah Ta'ala mustahil Allah Ta'ala tak terima doa dia. Tetapi disebabkan apa? Kenapa Allah kata kenapa Allah tak pandang pun dia ni? Sebab dia ni telah memakan makanan yang haram, minuman-minuman yang haram. Pakaian yang dia pakai pun pakaian yang haram. Bukan maksudnya dia makan daging khinzir, bukan sebabnya dia minum arak, bukan sebab dia pakai pakaian daripada sutera, bukan. Tapi sumber yang dia dapat semuanya daripada sumbernya haram. Itu Rasulullah kata, sebab itulah kenapa doanya terhalang. Doanya tidak diangkat ke langit. Sebab orang yang berdoa tu sendiri, dia sendiri dah bermasalah. Dia sendiri ada masalah. Dan dia tahu. Hanya dia dengan Allah je tahu. Orang semua tak tahu. Sebab tu saya cakap tadi, orang tadi tu, anak bini dia pun tak tahu. Yang tahu dia dengan Allah saja. Kalau dia beritahu orang rumah dia mau berperang lah. Memang berperang lah. Jadi dia dengan Allah. Jadi dia berperang dengan diri dia lah. Kemudian sabda Nabi SAW. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa az-zama'u wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahru. Rawahu ad-Darimi. Ya, maksudnya berapa ramai daripada orang yang berpuasa yang tiada baginya daripada puasanya itu melainkan dahaga. Maksudnya dia hanya dapat dahaga, pahala tak dapat. Tak diangkat ke langit pun ibadah puasanya. Dan berapa ramai daripada orang yang bersembahyang malam, yang bangun qiyamul lail ni, dan tiada baginya daripada sembahyangnya itu melainkan dapat berjaga jelah. Pertamanya, dia berpuasa tapi dia tidak menjaga pantang larang dalam berpuasa lah. Ya, mungkin dari segi duduk puasanya itu ngumpat-ngumpat juga, mengata-ngata juga, maki hamun orang pun sama juga, kan? Dan dalam masa yang sama, aurat pun tak jaga, buat perbuatan haram. Bukan puasa dia tak sah ya. Puasa dia malaikat tulis right ada buat. Pahala relax.
Macam budak jawab periksa lah. Kan? Kehadiran ada, nama dah tulis, kelas pun tulis. Tapi kertas kosong. Bila dah habis masa je minta hantar kertas semua, dia pun hantar. Kan? Jadi bila hantar tengok apa dengan jawab ni kosong banyak ni kan. Jadi markah dia berapa kosong lah. Tapi hantar kan. Tapi dia hantar. Maksudnya hantar je lah. Pahala tak dapat. Itulah ibarat orang yang berpuasa, dia tak menjaga. Ya, pantang larang puasa. Dalam dia puasa, lepas tu makan benda haram pula tu tak. Jadinya lagilah. Yang kedua ni pula, dia semayang malam. Bagus dah. Bila semayang malam ni, tapi siang ni heboh ke orang. Supaya apa orang tahu. Lalu orang buat nguak. Ngantuk. Nak suruh tanya. Tanyalah. Haji Bedah ni kenapa mengantuk Haji Bedah? Orang nak potong bawang ni ha. Nah, kenapa mengantuk ni? Saya semalam tu lah kan. Ada kesempatan buat tahajud semalam. Itulah pasal pagi tu yang pagi ni ngantuk sikit tu. Kan. Dia nak suruh tanya lagi tu berapa rakaat pula kan. Saya buat 12 rakaat lah ikut macam Nabi tu buat tu. Cerita. Nak bagi orang tahu. Padahal orang tak tahu pun ibadah-ibadah sunat ni kita sembunyikan. Tak payah tanya pun. Ibadah wajib je lah. Kan? Main subuh kat mana tadi? Mana? Okeylah main subuh. Kau kena buat, aku pun kena buat. Jadi nak berak celah mana kan? Tapi benda-benda sunat ni kita memang sembunyikan. Tak payah cerita ke orang pun. Sebab itu ibadah rahsia kita dengan Allah je pun. Jadi bila kita cerita ke orang, ibadah sunat kita telah membuka pintu ujub. Ujub tu apa? Aku lagi bagus daripada kau. Iblis ni manalah pernah putus asa. Kerja iblis ni. Orang jahat, dia layan cara jahat. Orang baik, dia buat cara baik. Orang baik, dia akan suntik dengan jarum, ujub, riak, sum'ah, takabur. Itu racun orang baik. Orang-orang yang tak main nombor, orang tak buat orang, tak bunuh orang, tak minum arak kan. Yang mana bunuh orang, yang mana minum arak, yang mana tak semayang, okey bagus kau kekalkan. Maintain dengan kau punya buat. Tapi orang yang baik ni macam mana aku nak buat ni? Kalau aku offer dia suruh minum arak, tobat dia tak mau lah. Kalau suruh judi, memang dia tak pandang. Macam mana cara aku nak rosakkan dia? Aku nak masuk dengan dia dalam neraka, dengan dia suntik ni, racun-racun ni lah. Kan, ujub tak? Kan macam kadang kita pakai baju baru pun, lalu depan orang lah. Kau ada bawa apa tak? Bawa apa? Bawa kedai tak ada bau dah. Kan? Ingat dulu kan. Dulu kan kalau beli baju kan baju bau supermarket kan. Sekarang nak tahu tak bau kenapa. Kan tak nak bau lah. Dulu macam tu lah. Kan? Suruh tanya, suruh apa kan. Jadi cuma lah. Tak apalah kalau benda dunia tak ada hal lah. Kan? Kau tak nampak aku pakai apa ni kan. Buat tanya, tunjuk-tunjuk orang kan. Hari tu memang banyak. Sekarang punya musim, bukan musim. Zaman sekarang, orang dia nak ujub. Tapi dengan cara konon-konon merendah diri lah. Dia duduk dalam kereta dia. Dia tengok pegang jam. Ambil gambar. Dan ambil anak sekolah ni. Dia nak tunjuk nama Mercedes tu sebenarnya. Tapi tunjuk jam. Kan? Jam aku berapa tak? Dia nak bagi tahu yang tu lah. Kan? I ada masalah kulit gatal lah. Ni mah ni. Baru beli semalam ni. I ada masalah kulit gatal. Siapa ada cadangan nak ubati penyakit gatal tapi ni kan? Ada merah sikit je pun. Dia nak tunjuk yang ni. Itu ujub zaman sekarang. Kan? Dia nak tunjuk, dia hantar anak sekolah mahal-mahal tak? I tengah tunggu anak ni lah. Tak tahu dia ni boleh belajar ke tidak lah. Susah hati I. Ambil gambar-gambar sekolah tu. Ini sekolah private ni. Mahal kan? Itu ujub sekarang lah. Kan? Dia nak tunjuk dia punya rumah dia besar tak? Buatlah ambil gambar dekat tempat tong sampah tu. Kan? I setiap hari memang I bawa sampah dekat sini lah. Dia tunjuk gambar tu, gambar rumah besar tak? Itu ujub. Hari ni punya ujub. Sama je. Yang lagi teruk, tengah semayang pun bisa tiup. Jam. Tengah semayang, suruh orang ambil gambar. Kan? Sedang solat di Masjid Al-Hasaniyah. Tengah niat, tunjuk gambar semayang. Jam lah. Itu tak. Nak bagi tu orang tahajud malam. Jadi hati-hati lah. Pada saya
Saya tak apa setuju orang jenis suka kejut orang bangun tajuk ni. Sebenarnya dia nak kata dia bangun tajuk tu sebenarnya kan. Macam tu lah. Masing-masing punya. Kalau kau nak bangun, kau bangun lah. Kau set time siap-siap. Pukul 3 pagi, pukul 3.30, 4 pagi, ke 5 pagi pun tak kisah. Kan ada jam. Set lah dalam malam. Bangun lah. Macam tu je lah. Cuma kempen sebelum tidur tak apalah. Kalau ni niatkan bangun tajuk, okey lah. Macam tu tak. Niatkan kawan-kawan sekali tak. Sebab benda ni bukan pasal apa tuan. Kita kalau orang alim tak apa tau. Kalau orang alim yang ada sifat zuhud, dia tak ada masalah pun. Kita risau kita ni orang awam je pun. Kadang-kadang iman cak ayam, cak sardin, nak. Cak apa lagi macam cap kan. Bukan yang hebat sangat pun kita pun. Kita telah membuka ruang untuk ujub, untuk riak, untuk takabur. Itu ya. Kenapa kita nak rugikan amalan kita yang tak seberapa ni kan? Masing-masing buat lah dah. Kan? Masing-masing buat. Kita bimbang itu. Kalau kita kata, seruah dah, aku tak ujub, atau pulang lah. Tapi bila kita sebenarnya kita buat macam tu, kita membuka ruang. Sebab tu saya ingat, tadi saya baca tadi. Dr. Said Ramadan Abuti, dia ni orang alim, ulama kan, di Syria. Ya, dia ni dalam tokoh Sufi ni, dia memang ni lah, bagus. Dia kata, kadang dia tegur pada setengah orang ustaz-ustaz ni jugalah. Orang-orang agamawan ni dia kata. Kadang-kadang agamawan ni dia suka cerita kelebihan dia. Tuan-tuan, saya hari tu, saya macam ni, saya hari ni. Dia kata dia hebat. Saya macam tu bukan gini-gini tak. Ataupun kadang-kadang dia suka dakwa, dia mimpi jumpa Nabi. Ni, dia buka ruang. Kan? Ramai orang yang suka mendakwa. Dia jumpa dengan Rasulullah, dia kata. Sebenarnya itu satu perkara yang aib. Ya, ini Syekh Ramadan Abuti je kak. Ya. Orang yang duk mengaku ni, jumpa Nabi ni, sebenarnya dia telah buka ruang, pintu untuk satu, dia ujub lah. Yang kedua, dia tak rasa malu ke? Sebab, apa yang hebat engkau ni sangat Rasulullah nak datang jumpa engkau? Nak. Sebenarnya patutnya bila dia mimpi jumpa Rasulullah tu, dia kena cek balik, ya Allah, kenapa aku boleh mimpi jumpa Rasulullah? Apa amalan aku ni, ya Allah? Dia rasa bagi tawaduk dia. Kan? Tarik tawaduk dia. Jadi dia tak perlu buka ruang ni semua. Dan sebenarnya sebab benda tu sebenarnya orang yang mendakwa lah dia jumpa Rasulullah ataupun dia cerita tentang kelebihan diri dia lah. Saya di Mekah tuan-tuan, tengah macam ni tiba-tiba datang macam ni, dapat ni tak, tiba-tiba tak. Kadang-kadang lagi best tu kadang-kadang dia bercerita pula dia ada ilmu lipat bumi ya. Sekejap dia sampai mana. Sebenarnya benda tu tak payah kalau kadang-kadang biasanya kalau orang-orang yang alim